Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wal jaizu fi haqqihi ta'ala khalqul makhluqati wa i'damuha fahuwa mutafaddilun bil khalqi wal ikhtira'i wat taklifi wal in'ami wal ihsani wal islahi la an luzumin wa ijabin fa innahu la mukriha lahu bal fa'ilun mukhtarun in sya'a fa'ala wa in sya'a lam yaf'al. Harus bagi hak Allah Subhanahu wa ta'ala mencipta makhluk dan meniadakannya makhluk. Seterusnya kata Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala pada bicara sifat yang harus pada Allah Ta'ala dalam pengajian Tauhid Sifat 20, setelah mana dibicarakan berkenaan tentang sifat yang wajibnya bagi Allah, kemudian sifat yang mustahilnya bagi Allah, maka kita perlu tahu juga iaitu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala dan wajib bagi orang mukallaf untuk sebenarnya dia yakin dan percaya bahawa Allah Ta'ala ni boleh ataupun harus untuk membuat makhluknya ataupun tak mahu menciptakan makhluknya. Sama ada nak menjadikan satu orang tu orang yang baik ataupun orang yang tidak baik. Sama ada nak berikan satu orang itu agama Islam ataupun jadikan satu orang tu orang kafir. Ini wajib atas tiap-tiap mukallaf kita sebagai ahli sunnah wal jamaah untuk yakin bahawa harus bagi hak Allah Ta'ala untuk membuat apa yang dia kehendaki. Sama ada Allah Ta'ala nak ciptakan makhluk ataupun tak mahu ciptakan makhluknya, itu hak Allah Ta'ala. Apa hukumnya? Harus. Hukumnya adalah harus. Jadi sifat yang seterusnya yang kita kena tahu juga iaitu bagi Allah Ta'ala, iaitu sifat harus ni, iaitu hanya ada satu sahaja. Sifat 20 kita dah mengaji dah, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala. Kemudian sifat yang mustahil pun kita dah mengaji dah. Kemudian sifat yang harus ni ada berapa? Sifat yang harus bagi Allah Ta'ala ni ada satu sahaja. Apa dia? Fi'lu kulli mumkin au tarkuhu. Fi'lu kulli mumkin au tarkuhu. Ini hak satu sahaja sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Fi'lu kulli mumkin. Allah Ta'ala boleh buat perkara, semua perkara mungkin. Mungkin ni apa? Perkara makhluk. Mungkin ni makhluk. Bukan mungkin bahasa kita tu. Mungkin. Mungkin tu maknanya makhluk. Jadi sifat harus bagi Allah Ta'ala satu ni, apa dia? Allah Ta'ala boleh buat makhluk dia, au tarkuhu, ataupun Allah Ta'ala tak buat makhluk dia. Itu sahaja satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala. Artinya harus Allah Ta'ala nak buat sesuatu itu atas kehendaknya Allah Ta'ala. Bukan wajib. Allah Ta'ala cipta kita ni bukan wajib. Kalau kata wajib Allah Ta'ala cipta makhluknya, cipta langit bumi, cipta manusia, jadikan haiwan, tumbuh-tumbuhan, itu nak kata bahawa Allah Ta'ala tu bersifat bukan sifat yang sifat keterpaksaan. Bukan wajib, kerana Allah ni Tuhan. Tuhan kita yang berkuasa mutlak. Bukan satu kewajipan Allah Ta'ala nak ciptakan makhluk. Allah Ta'ala jadikan kita ni adalah untuk kita ni bagi peluang untuk dapat kita mengenal Khalik, Tuhan kita, iaitu Allah, dan untuk kita beribadah kepada Allah. Itu tujuan maksud hidup kita. Bukan Allah Ta'ala jadikan kita ni kerana wajib atasnya Allah Ta'ala ciptakan kita. Dah itu dah terpaksa dah bagi Allah Ta'ala, mustahil.
Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan liya'budun, untuk ibadah. Ai liya'rifun, maksud murad untuk ibadah kat situ untuk mengenal Tuhan. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita dan juga golongan jin untuk beribadah, untuk kenal Tuhan. Bukan Allah Ta'ala nak ambil manfaat dengan kejadian kita, jauh sekali. Ataupun Allah Ta'ala nak mengambil manfaat, faedah daripada ibadah kita, pun jauh sekali. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada itu semua. Apa hak ibadah yang kita buat semua balik pada kita, bukan balik pada manfaatnya kepada Allah, tapi manfaatnya balik kita. Baik kita solat, baik kita puasa, baik kita mengaji, baik kita baca Quran, baik kita istighfar, baik kita selawat, baik kita tahlil, baik kita doa, semuanya balik manfaat pada kita. Allah Ta'ala tak berhajat tu semua. Kita yang berhajat kepada Allah, kita yang bergantung kepada Allah, kita yang perlu kepada keyakinan kita kepada Allah, tiada yang lain. Yang kata akidah yang sahih, iman yang sempurna itu apa? Dalam hatinya hanya ada Allah, tiada lain daripada Allah. Ma siwa Allah, tiada lain daripada Allah, hanya ada Allah. Itu yang menyatakan iman yang sempurna ataupun kalbun salim. Akidah yang sejahtera, iman yang sempurna, iaitu dalam hatinya ada Allah. Ma siwa Allah, lain daripada Allah tak ada. Kebergantungan dia, kepercayaan dia, keyakinan dia hanya pada Allah, tiada yang lain. Itu yang disebut kalbun salim, hati yang sempurna, hati yang sejahtera, yakin hanya pada Allah, tiada yang lain. Walaupunlah mintalah tolong kepada orang ke, mintalah doakan satu orang supaya doakan kita ke, tetap kita tetap yakin pada Allah. Yang bagi semua itu daripada Allah, yang bagi manfaat mudarat pun Allah. Ini kalau dah kalbun salim tuan-tuan, iman dah sejahtera, kebergantungan yakin kita pada Allah, tak ada hal lah tuan-tuan, benda-benda hak yang lain semua tak ada terkesan dalam hati sanubari kita, kerana dah jazam dah hak Allah Ta'ala tu Tuhan, Khalik. Kita hanya bergantung yakin pada dia, tak ada yang lain. Selamatlah macam ini. Kalau dah selamat macam ini, tak jadi masalah. Tak ada apa yang boleh tergugat, tak ada apa yang boleh menyelewengkan iman, akidah seseorang itu. Walaupun dia bertawasul, walaupun dia beristi'anah ataupun istighatsah ataupun bertabaruk, tak jadi masalah. Puak Wahabi je masalah. Asyik dia nak isukan benda-benda yang dah lama. Kita sebut juga tuan-tuan, sebab dia pun sebut. Habis masyarakat pening bala. Dah. Dia kata kalau macam itu, duk jumpa orang salih, orang alim, orang mati apa semua, lebih baik minta pada pokok je. Lah apa orang minta pada pokok? Dia minta pada pokok. Kita hak bila bertabaruk ke, bertawasul ke, isti'anah ke, istighatsah ke, kalau dah hati nak betul jazam tuan-tuan, hak kita tetap berpapah yakin pada Allah, tak jadi masalah lah. Tak ada isu yang katanya syirik ke, kurafat ke, tak ada. Tuan-tuan tahu ke apa nama tawasul? Istighatsah, isti'anah, tu makna sama je. Makna sama je. Jadi bila benda ni dah disebut tuan-tuan, kita pun kena sebut juga. Kita kena sebut juga. Sebab ada kaitan dengan kita. Itu masa kami pergi Terengganu tuan-tuan, menghadiri satu haul Tok Kupalo. Kami ziarah beberapa makam lah. Pertama makam Tok Pulau Manis, syarah bagi hikam tu. Kemudian kepada Tokku Paloh, kemudian ayahandanya Tokku Tuan Besar. Adalah sikit video dah, rupanya viral. Balik-balik tu ada orang jumpa saya,
Dia kata semalam Ustaz pergi kubur Cakap, Haji tengok dekat mana? Ada kat video viral kat guru WhatsApp, kat manalah. Oh iyalah, ada semalam saya kata, boleh ke Ustaz? Dia tanya. Saya kata kenapa je? Tak, saya dapat tahu kita ngaji tak boleh pergi ziarah kubur. Itu kira sembah kubur. Apatah lagi nak tawasul, lagi tak boleh. Tak. Ziarah kubur dengan sembah kubur pun tak boleh nak beza. BM dekat SPM dia berapa? Ziarah kubur lain, sembah kubur lain. Mana sama? Ziarah kubur, kita ziarah kubur orang tua kita, salah ke? Kita baca Yasin, kita baca doa, kita buat tahlil, kita ziarah. Salah ke? Itu ke sembah kubur? Sembah kubur lain tuan-tuan. Hak kita sujud pada kubur tu, dekat kubur tu kita sujud. Kubur hak kita sujud, itulah kita sembah kubur. Boleh dah tuan-tuan nak panggil kuburiun ke apa ke, tak jadi masalah. Tapi kita mana ada duk sujud macam itu? Siapa yang pergi dengan kami dengan itu pun ada tengok saya sujud macam itu? Tak ada. Tak ada pun. Tak. Kita doa tuan-tuan. Kita bermunajat, baca tahlil, zikir, tak jadi masalah. Boleh Ustaz? Boleh. Apa masalahnya? Habis agak ada kubur mak dia tak pernah pergi ziarah ke? Kubur ayahnya dia tak pernah pergi ziarah ke? Itu yang pelik itu. Tak, saya dengar memang tak boleh Ustaz, dikira sembah kubur. Sembah kubur lain, ziarah kubur lain. Tak. Sebab itu kalau yang kata sembah tu, kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita hak tundukkan kepala kita dekat yang paling bawah sekali, iaitu tanah, dan kita tinggikan punggung kita ke atas, lebih tinggi daripada kepala. Itu sembah. Itu sembah. Kena faham dulu sembah. Dan juga kita meyakini lain daripada Allah Subhanahu wa taala yang memberi bekas, yang memberi kesan. Itulah baru kata syirik. Kata syirik. Sebab tu saya bagi tahu tadi balik, kalau dah hati kita jazam segalanya semuanya Allah, daripada Allah, bagi manfaat mudaratnya Allah, kebergantungan keyakinannya semua pada Allah, tak jadi masalah tuan-tuan. Yang memberi kesan mudarat manfaat semuanya Allah, maka semua tu tak ada memberi mudarat apa-apa, jadi itu bukan syirik. Itu bukan syirik. Kalau kata hak tak boleh nak minta bantu tolong kepada selain daripada Allah, orang yang sakit ni tak boleh nak jumpa doktor tuan-tuan. Sebab bila dia jumpa doktor, dia kata apa? Doktor boleh tolong saya tak? Saya sakit ni, cuba cek saya ni, kritikal tak saya sakit. Dia minta tolong, dia kata doktor minta tolong tengokkan saya boleh. Itu syirik tak? Kalau dia faham, salah faham tentang syirik lah. Dia minta tolong pada doktor, syirik dah tuan-tuan. Habis dah. Sebab tu nak kena faham makna syirik tu. Setiap sesuatu tu kena tahu dulu makna dulu, apa takrif dia dulu, baru boleh nak dihukumkan sesuatu tu. Yang kata syirik apa? Meyakini selain daripada Allah memberi kesan, memberi bekas. Itu syirik. Contoh kita apa? Kita kata malam ni tak nak tidur awal lah, nak tidur lewat sikit, minumlah kopi. Boleh tak minum kopi? Boleh. Tapi yang bagi tidur, yang bagi tak tidur tu siapa? Allah. Bukan kita hak yakin kepada kopi, berpapah kepada kopi. Itu syirik lah. Itu syirik. Sebab itu tuan-tuan, nak makan ubat 1 tan pun boleh, tak ada masalah. Sebab yakin kita tetap pada Allah. Tu faham dulu syirik tuan-tuan, selesai. Dia faham yang asas tu apa makna syirik, dia akan faham juga apa hukum tawasul, apa hukum isti'anah, apa hukum tabaruk, apa hukum istighatsah. Selesai. Ni dia tengok kita pergi kubur dah hukum dah syirik dah. Dah hukum sembah kubur dah. Belum cerita lagi apa semua. Itu jadi masalah. Habis Ustaz pergi kubur itu, Ustaz berbual tak dengan orang kubur? Loh,
dia tanya lagi tu. Kan kita cakap berbual lah, oh memang syirik betul ustaz ni. Memang ustaz dah buat benda kurafat. Orang mati ustaz berbual, nak buat apa? Dalam satu peperangan tuan-tuan, tak silap saya perang Badar, ketika Nabi SAW kumpulkan mayat orang kafir yang mati dalam peperangan tersebut dalam satu liang lahat yang besar, dikumpulkan semua sekali. Kemudian Nabi bicara kepada mayat tersebut dengan orang kafir. Inilah balasan akibat kamu kufur dan sebagainya. Nanti kamu akan dibalas oleh Allah Ta'ala nanti akhirat. Sahabat yang lain dengar, ya Rasulullah, kamu borak dengan siapa? Kamu cakap dengan siapa tu? Rasulullah SAW kata, tak, aku cakap dengan ni, si mati ni. Rasulullah, ni kan dia dah mati, mana dia dengar? Nampak? Rasulullah dah cakap tak? Cakap tadi. Rasulullah SAW kata, ya, memang dia dah mati, tapi dia dengar dan dia tahu. Lepas tu kita masuk kawasan kubur tu, kita bagi salam tak? Bagi salam. Jawab tak? Ni kalau ada PSU fail ni tuan-tuan. Ahli kubur jawab tak? Jawab. Cuma tak dengar. Kalau dengar tuan-tuan tak jejak tanah lagi. Kalau orang yang dibukakan hijab, diberikan kasyaf tuan-tuan, dia dengar. Kita ziarah Rasulullah, sampai pada depan betul-betul makamnya, kita bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah dengar tak? Dengar. Jawab tak? Jawab. Kita yang tak dengar. Kita yang tak dengar. Kita baca tahiyat, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu bagi salam pada siapa? Rasulullah. Rasulullah dah wafat tak? Dah wafat. Itu kalau belajar bahasa Arab tu, Assalamualaikum. Ka tu kamu. Khitab kepada yang hadir, yang kat depan. Rasulullah kat mana? Dah wafat kan? Di Madinah. Tapi kita baca tahiyat tiap-tiap hari tuan-tuan. Assalamualaikum. Kita bagi salam yang hadapan kita ni. Siapa dia? Rasulullah. Cuma tinggal lagi kita tak dapat rasa macam itu. Sebab itu kata ulama kan, bahawasanya heran hari ni orang yang sembahyang, tapi bila masa dia sembahyang baca tahiyat, dia tak rasa pun dia berhadapan dengan Rasulullah. Sedangkan dia berhadapan dengan Rasulullah, kan dia Assalamualaikum. Salam sejahtera ke atas engkau ya Rasulullah. Dia hadapan. Mana boleh tukar balik? Rasulullah dah wafat dah, kita tukar damir dia Assalamualaikum. Tak boleh. Tetap je Assalamualaikum. Jawab tak? Jawab. Sebab itu perkara pertama kita masuk rumah, apa kita buat? Bagi salam. Bagi salam pada Rasulullah. Siapa dulu tuan-tuan? Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah, ataupun assalatu wassalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Barulah baca ayat kursi, baca qul huwallahu 3 kali. Siapa dulu Rasulullah? Menyapa dulu. Kata ulama, kalau dah kita ni Allah Ta'ala berikan kasyaf tuan-tuan, terbuka hijab, setiap kali kita bagi salam tu, kita dengar jawab salam Rasulullah. Dengar tuan-tuan jawab salam Rasulullah. Kita tak dengar. Jadi sebab tu sahabat kata, ya Rasulullah, kamu cakap dengan siapa? Tak, aku cakap dengan si mati ni. Dengar ke? Dengar. Dengar. Tak. Jadi kalau kita cakap dengan orang dalam kubur tu, dia tahu tak? Dengar. Cuma tinggal lagi kita yang kurang faham tuan-tuan. Dah semua sebakul tuan-tuan. Syirik lah, bid'ah lah, kurafat lah. Sebab itu tuan-tuan, berkenaan tentang tawasul, isti'anah, istighasah, tabaruk ni, kena tahu dulu dia punya takrifan dulu, makna dulu, baru selesai. Sebab tu tawasul asal daripada perkataan wasilah. Tawasul asal daripada perkataan wasilah yang memberi maksud perantaraan. Tu asal dia. Tawasul, kita pun orang Melayu sebut tawasul tak? Tawasul. Ajar gimana? Pergi kubur. Buat apa? Bertawasul. Kenapa? Anak nak pergi belajar ni.
minta Allah Ta'ala mudahkanlah, bantu sikit. Oh, minta dengan orang mati. Tawasul. Tahu dulu, sabar dulu tuan-tuan, sabar. Jadi tawasul tu asal daripada perkataan wasilah yang memberi maksud perantaraan. Jadi tawasul ni dia adalah memohon datangnya manfaat, kebaikan ataupun dihindarkan daripada sebarang kemudaratan ataupun keburukan daripada Allah. Kena tahu tu, daripada Allah. Dengan kita menyebut nama seseorang itu, nama para nabi, nama Rasulullah, nama kekasih Allah, nama para wali Allah, disertai dengan keyakinan bahawa yang mendatangkan manfaat mudarat hakikatnya tetap Allah semata-mata. Guru saya ajar tuan-tuan, kita nak dapat air zam-zam ni payah, betul? Susah tak? Kita nak dapat air zam-zam ni air yang paling terbaik sekali, nombor 1. Kita minum niat insya-Allah dia sebagai syifa. Tapi yang bagi syifa siapa? Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau tadi yang asal tadi selesai. Ini sebab dia tak ngaji tauhid tu yang masalah tu. Payah cakap dengan orang tak belajar tuan-tuan. Pening. Ada PhD, buang ke longkang ya sudah. Tak. Ustaz marah nampak malam ni. Tak marah. Kita khabar. Nak bagi faham tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi faham. Kalau tak, aru biru jadinya. Sebab tu tuan-tuan, amalan orang ziarah kubur hari ni mana ada orang buat dah? Tak ada. Sunyi. Kita pergi ziarah orang tua kita bila? Raya setahun sekali. Tak patut dah tuan-tuan. Tak patut. Patutnya tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu. Sama ada hari Khamis ataupun hari Jumaat ataupun hari Sabtu. Kenapa ditetapkan hari itu? Maknanya boleh ziarah selalu. Tapi sebabkan dah dimomokkan, dah didoktorinkan dengan pahaman-pahaman yang macam ini, habis orang kita takut dah nak pergi ziarah kubur. Takut satu hal tadi, sebab dihukumkan sebagai syirik, kurafat dan sebagainya. Yang kedua, memang takut hantu. Memang takut. Kita tengok hari tu ustaz pergi ziarah kubur malam, ustaz. Tak takut ke ustaz? Tak ada apa takut. Pocong tak ada? Tak ada. Pocong tak ada, hantu galah pun tak ada. Tak ada apa. Itu sampai begitu sekali tuan-tuan. Sunyi kubur. Sunyi sepi lah, tak ada apa dah. Tak ada orang nak ziarah tuan-tuan. Allahu Akbar. Ada satu orang tua tuan-tuan, dia khabar dengan kita. Dia kata malam tadi duk mimpi ayah. Ayah dia dah lama dah meninggal. Dah lama dah meninggal. Saya kata jumpa betul ke? Jumpa. Memang ayah saya lah. Tapi Ustaz, saya tak faham apa dia cakap. Apa dia cakap? Dia cakap rumah dah semak. Rumah dah semak. Perkataan tu saja tuan-tuan. Jadi saya pun sadar. Dia lah tu, bukan saya. Dia mimpi ayah dia tu, dia pun sadar. Cuma nak tanya ustaz, apa maksud dia tu? Tak faham. Ayah dah lama dah meninggal. Dah. Sejak meninggal tu pernah tak pergi ziarah kubur? Dah. Seminggu sekali? Dah. Sebulan sekali? Dah. 2-3 bulan sekali? Dah. Setahun sekali? Itu pun kalau sempat balik raya lah. Kalau tak ada lah. Awak tahu tak apa maksud semak kat situ? Awak dah lama tak pergi ziarah dia, tak pergi jenguk dia, tak pergi tengok dia. Jadi sunyi, semak tuan-tuan. Kalau zahirnya memang, kalau dah lama tak pergi, semak samun tu memang semak lah. Semak. Dari segi batinnya, amalannya, Fatihah tak ada, ziarah tak ada, tahlil tak ada, Yasin tak ada, semak lah tuan-tuan. Tak lapang. Oh, tu ke maksudnya ustaz? Tak faham-faham lagi. Tak, ngaji tinggi, engineer, doktor, tapi tak boleh harap tuan-tuan. Sebab tu penting benda tu faham, penting apa-apa faham. Jadi balik pada tadi,
Apa? Apa tadi? Saya lupa dah. Air sebaik. Pasal air. Kita nak cari air Zam-Zam selalu memang susah. Memang susah. Dan kalau dapat air Zam-Zam itu lagi bagus. Memang insya-Allah asbab kepada syifa, penawar segala penyakit, min kulli da', sebarang penyakit tuan-tuan. Yang ada kat rumah air ni je lah. Jadi macam mana mudah-mudahan kita nak sebagai air ni sebagai syifa juga. Mudah-mudahan harapan kita, maka setiap kali kita nak minum air, walaupun air masak ni tiap-tiap hari kita minum, maka kata ulama sebagai untuk penawar mudah-mudahan, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim, InsyaAllah syifa bi barakati Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu baru minum. Saya ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim, InsyaAllah syifa bi barakati Sayyidina Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu nama tawasul. Kita perantaraan agar mudah-mudahan dengan asbab air ini mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan penawar, mendatangkan kesembuhan, dengan kita menyebut nama Rasulullah bi barakati Sayyidina Rasulillah. Tapi tetap kita yakin berpapah yang mendatangkan kesembuhan tu siapa? Allah. Kalau faham tu selesai tuan-tuan, tak syirik. Dah. Selesai lah, tak jadi masalah. Macam itu juga kita minum air Zam-Zam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Tu siapa yang ajar doa tu? Rasulullah. Takkan Rasulullah ajar benda syirik? Agak puak-puak ni dia tak baca doa tu ke? Tu fahamlah tuan-tuan, jelas. Jadi tuan-tuan boleh amalkan tuan-tuan. Dapat dah tadi? Dapat dah? Bismillahirrahmanirrahim, InsyaAllah syifa bi barakati Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Minumlah. Minum. Mudah-mudahan syifa. Itu tawasul, perantaraan. Kita mohon tetap doa pada Allah. Kita pergi ziarah kubur para wali, orang saleh, orang alim. Kita mohon doa kebaikan-kebaikan tu daripada Allah Ta'ala dengan menyebut nama wali tersebut, orang alim tersebut. Dan kita tetap yakin yang mendatangkan manfaat, mudarat itu hakikatnya hanyalah Allah. Selesai. Sebab itu tawasul ni adalah perkara yang dibenarkan. Apa dalilnya Ustaz? Ini orang minta dalil lah selalu. Kita bagi juga dalil. Apa dalilnya Ustaz? Dalil berkenaan tawasul ni sama ada daripada Al-Quran, daripada hadis dan daripada ijma'. Ada. Kalau orang sekarang kan suka minta dalil kan? Dalil Ustaz? Dalil? Dalil ada dalil. Dalil daripada Al-Quran, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Al-Ma'idah ayat 35. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Garis bawah dia kat situ wasilah. Kata Allah, wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Dan kata Allah, carilah wasilah, carilah perantaraan, carilah jalan yang boleh kamu menyampaikan kepadanya Allah. Garis bawahnya Allah Ta'ala sebut wasilah, iaitu tawasul. Itu dalilnya yang Quran. Sebab tu bahaya tuan-tuan kalau tak mengaji betul-betul, salah tok guru, dia tolak tawasul tu, dia tolak ayat Quran. Nauzubillah. Berat tuan-tuan. Sangat-sangat berat. Daripada hadis ada tak? Ada. Rasulullah sendiri tuan-tuan duk ajar cara macam mana nak bertawasul. Kalau rasa tawasul tu tak boleh, sudah tentu Rasulullah tak ajar. Tapi Rasulullah sendiri duk ajar tawasul seperti mana hadis yang diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri daripada Nabi SAW,
siapa yang mengucapkan ketika keluar untuk melaksanakan solat, dia baca apa? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi mamsyawi fa inna lam akhruj asyarra wala batara wala riya'a wala sum'a ila akhir. Ini doa bila mana Rasulullah doa ajar ketika mana kita nak laksanakan solat, maka baca doa ini. Kita tak pernah dengar sebab kita tak tahu. Garis bawah dekat situ Rasulullah ada sebut bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi mamsyawi. Apa dia? Bihaqqi sa'ilina alaika, dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu ya Allah. Wa bihaqqi mamsyawi, dan juga dengan hak orang yang langkah-langkahmu, yang langkah-langkahku. Nampak? Itu perantaraan dengan orang lain. Kalaulah tawasul ini syirik, sudah tentu Nabi tak ajar tuan-tuan doa tersebut. Artinya Nabi ajar cara macam mana nak bertawasul ataupun beristighasah. Jadi oleh itu dari segi dalil ijma', para fuqaha tuan-tuan memang telah ijma'. Apa makna ijma'? Sepakat bahawa tawasul, istighasah dengan Nabi ke, dengan para wali ke, para rasul ke, orang salih itu mubah. Mubah apa dia? Boleh, tidak haram dan sebagainya. Bahkan dianjurkan tuan-tuan, sama ada dianjurkan untuk kita bertawasul sama ada dengan orang hidup ataupun meninggal dunia. Sebab hakikatnya tetap kita mohon doa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, sebagai contoh lagi lah tuan-tuan, nak mudah lagi faham, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi faham, jernihkan betul-betul. Ada sahabat yang bertawasul dengan Nabi ketika mana hayatnya Nabi SAW, ketika mana Nabi hidup. Satu hari Sayyidina Osman bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu, dia kata, aku dengar Rasulullah SAW dan datang pada baginda seorang lelaki yang buta. Satu hari tuan-tuan, ada satu orang lelaki buta datang jumpa Nabi SAW. Maka dia mengadu kepada Rasulullah tentang mata dia buta. Dia mengadu kepada Rasulullah tentang penglihatan dia yang tak nampak lah, buta. Maka dia pun kata, wahai Rasulullah, aku ni tak ada orang duk bantu. Aku tak ada orang pembantu nak bantu aku nak jalan, nak memandu pergi sana pergi sini dan sebagainya. Sebab aku ni buta. Aku pun buta, tak nampak jalan, pun tak ada orang nak bantu. Jadi aku sekarang ni ya Rasulullah dalam keadaan kesusahan, ditimpa kesempitan, dengan butanya lagi, tak ada orang bantunya, susah ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah SAW, kamu pergi bilik air, ambil wuduk. Lalu dia pun pergi bilik air, pergi ambil wuduk. Kemudian kata Rasulullah, lepas tu kamu solat 2 rakaat, kemudian kamu bacalah doa ini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbika fayujalli li an basari, Allahumma shfi'hu fiyya wa syafi'ni fi nafsi. Ini doa tawasul tu. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah. Lepas habis mayang tu dia doa, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah, dan aku bertawasul, bertawajuh dengan Nabi Engkau Muhammad. Kemudian apa kata sahabat tadi yang dengar tuan-tuan? Demi Allah, maka tiada berpisah kami dan tidak juga lama selepas daripada peristiwa tersebut dengan kami sehingga masuk seorang lelaki, maka dia tidak lagi dalam keadaan buta. Tidak lagi dalam keadaan buta. Poin dekat situ tuan-tuan, Rasulullah ajar macam mana hak doa tawasul, perantaraan, wasilah saja, tetapi keyakinan kita tetap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan betul-betul kita dapat hadam, betul-betul kita dapat memahami tuan-tuan satu-satu perkara tersebut. Jangan kita senang-senang bermudah-mudah menghukumkan sama ada syirik ataupun bid'ah selagi mana kita tidak tahu secara asas dan dalil
asbab daripada sesuatu perkara itu. Mudah-mudahan kita ni satu umat yang bukan menghukumkan kepada bermudah-mudah kepada satu perkara yang lain, tetapi kita sayang kepada orang lain, dan kita sayang perkara-perkara agama ini. Kalau disalah faham erti, maka habis tuan-tuan. Dan dalam perkara tersebut sebenarnya masih lagi dalam kita kejahilan dan ditipu oleh syaitan laknatullah. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, maka dalam yang kita bicarakan pada malam ini, iaitu harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala nak mencipta makhluk ataupun nak mentiadakan makhluk, itu harus bagi Allah Taala, bukan wajib tuan-tuan. Ini semua adalah anugerah daripadanya dengan penciptaannya. Allah Ta'ala jadikan kita ni, bukan Allah Ta'ala wajib jadikan kita, tak. Allah Ta'ala jadikan kita ni satu anugerah. Kena faham tu, satu anugerah daripada Allah. Alhamdulillah Allah Ta'ala jadikan kita ni salah satu daripada makhluknya, iaitu manusia. Kerana manusia ni laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ni sebaik-baik kejadian. Yang paling terbaik kejadian Allah Ta'ala makhluknya manusia. Alhamdulillah tuan-tuan, ini anugerah daripada Allah. Sebab itu tuan-tuan, bila satu orang dia melakukan ketaatan kepada Allah, dia buat ibadah kepada Allah, dia buat amal soleh kepada Allah, maka kalau dia buat amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala bagi dia pahala. Itu satu anugerah, bukan satu kewajipan. Tuan-tuan, kita mengaji ni dapat pahala tak? Dapat. Siapa bagi? Allah dah. Wajib ke Allah Ta'ala bagi kita pahala? Dah. Amal ibadah yang kita buat, baik zikir, baik selawat, baik Quran, baik sedekah, dapat pahala? Ya, dapat pahala, seperti mana dijanjikan oleh Allah. Tapi wajibkah Allah Ta'ala bagi kita pahala bagi orang buat amal ibadah? Tak wajib. Habis itu anugerah Allah. Kena faham, itu anugerah Allah. Habis orang yang buat jahat, buat maksiat, buat dosa, dia diseksa, diazab oleh Allah Ta'ala tu, dah, kita tahu dah, bukan wajib Allah Ta'ala duk bagi pahala bagi orang buat amal ibadah, dan azab bagi orang yang buat maksiat. Habis orang buat maksiat kena seksa, orang buat dosa kena masuk neraka tu, itu kalau bukan wajib, apa dia? Itu adalah keadilan. Itu adalah keadilannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keadilan bukan 50-50. Keadilan meletakkan sesuatu pada tempat dia. Jadi satu orang dia buat amal ibadah, Allah Ta'ala beri pahala pada orang buat taat, ini bukan wajib, tetapi itu anugerah daripada Allah. Orang yang buat maksiat, buat dosa, dia diazab, dia diseksa, itu bukan satu perkara yang wajib juga bagi Allah. Itu adalah keadilan bagi Allah. Ini kena jelas tuan-tuan. Sebab tu orang kalau tak mengaji tauhid, mudah-mudah dia klaim dia salahkan Tuhan. Tak. Kalau macam itulah Ustaz, tak payahlah kita buat amal ibadah kalau dah masuk neraka. Mana dia tahu dia masuk neraka? Malam tadi saya mimpi Ustaz, kena bakar. Itu bukan confirmnya masuk neraka. Tak, dia tak tahu pun. Hatta kalau memang dia dah tergolong daripada golongan orang yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala masuk neraka, tetap juga kita buat amal ibadah. Sebab kewajipan kita untuk taat kepada Allah, bukan kewajipan kita untuk dapat nak minta kepada syurga. Tu kena jelas. Masalahnya sekarang takdir kita tak tahu. Takdir sudah tetap tak atas kita? Dah. Tuan-tuan, bila hak kita dalam perut ibu lagi dah Allah Ta'ala tetapkan satu orang tu, dia punya rezeki dia, dia punya ajal dia, ketetapan dia pun sama ada dia tu ahli saadah, ahli syurga ataupun ahli syakawa, ahli neraka pun Allah Ta'ala dah tetapkan di Lauh Mahfuz. Takdir. Cuma hak tinggal lagi kena tahu juga takdir ni. Kalau orang tak mengaji, dia kata dah takdir Allah, nak buat macam mana? Itu yang dia tak usaha. Bila tak usaha, dah bukan daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Kerana usaha itulah yang membezakan seseorang itu sama ada dia adalah Jabariyah ataupun Qadariyah. Kerana ahli sunnah wal jamaah dia ada usaha, tapi bukan usaha itu yang memberi bekas. Nampak cantik tuan-tuan ahli sunnah wal jamaah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana satu orang dia sudah tetapkanlah takdir dia, ahli neraka ataupun ahli syurga. Masalahnya sekarang kita tak tahu kan, ketetapan takdir tersebut. Kita tak tahu. Yang tahu kita adalah kita taat saja tuan-tuan buat. Itu kita tak tahu. Walaupun memang kalau memang dah ditetapkan dah satu orang tu ahli neraka, dah itu kehendak Allah Ta'ala, harus bagi Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak komplain. Tapi takdir memang kita tidak tahu, tapi sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita kena tahu takdir ni ada dua. Yang pertama takdir mubram, yang kedua takdir muallaq. Itu yang disebutkan dalam satu hadis. Rasulullah SAW bersabda, la yaruddu qada illa bidu'a. Tidak tertolaknya qada melainkan dengan doa. Kata dah ditetapkan oleh Allah, macam mana pula suruh kita doa? Kalau dah ditakdirkan kita, tak payahlah nak doa. Jadi kena faham tu hadis tu. Rasulullah kata tidak tertolaknya qada, takdir itu melainkan dengan doa. Maknanya dengan doa boleh berubah tuan-tuan. Takdir tu boleh berubah, tapi kena tahu takdir mana yang boleh berubah dengan doa, iaitu takdir muallaq, bukan takdir mubram. Takdir mubram itu yang telah termaktub, yang tak boleh duk ubah, tak boleh duk faham, tak boleh duk padam, tetap. Adapun takdir muallaq ni takdir yang tersangkut, terkait. Muallaq, allaqa yu'alliku, muallaq maknanya terkait, tersangkut. Itu hak boleh berubah dengan mana? Dengan doa. Takkan Nabi bohong tuan-tuan. Jangan main-main. Nabi kata tidak tertolak itu, tidak berubah qada itu dengan doa. Maka satu orang doa dia boleh berubahkan takdirnya. Tapi takdir yang mana? Takdir muallaq. Jadi justru itu kita doalah. Kita tak tahu yang sesuatu ketetapan tu sama ada Allah Ta'ala terus jadikan kita kaya selamanya ataupun miskin selamanya, kita tak tahu. Jadi kita doa, rupanya bukan miskin, sekejap je miskin, nanti akan datang kaya. Nampak? Dengan doa tu berubah. Itu takdir muallaq. Tak faham lagi tuan-tuan? Mudah setengah faham. Macam mana saya nak bagi faham? Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi faham takdir muallaq ni. Allahumma salli ala Muhammad. Pokok durian musim tu berbuah, buah durian lah. Kemudian durian tu tuan-tuan gugur sangkut pada dahan pokok petai. Sangkut dahan pokok petai, dia tak jatuh bawah, dia sangkut. Banyak dusun kan, banyak pokok. Kita tengok buah durian tu gugur sangkut pada dahan pokok petai contohnya lah, sangkut. Kita pun nak tak durian tu? Nak. Kita pergi ambil apa? Ambil galah. Kita dah buat apa? Jolok. Kita jolok, pom, jatuh, pom. Dapat tak? Dapat. Itulah takdir muallaq. Yang sangkut tu tuan-tuan tu takdir muallaq. Yang kita nak minta kaya lah, minta itulah apa semua, kita doa. Yang jolok tu itulah doa. Kita jolok, kita doa, pom, dapat. Itu takdir muallaq namanya. Takdir yang berubah mengikut kepada doa. Adapun takdir mubram itu tetap tuan-tuan, tidak berubah. Jadi doalah, jangan putus asa. Kerana doa silahul mukmin. Mana tahulah itu sebenarnya takdir muallaq, bukan takdir mubram, dapatlah. Faham tuan-tuan? Sebab tu la tayasu, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Doa. Doa. Macam mana Ustaz nak kaya kalau macam ni gayanya Ustaz? Gaya macam mana je? Gaya macam ini macam mana nak kaya? Doalah. Doa. Dan Nabi sebut la yaruddu qada illa bidoa. Mana tu sebenarnya sangkut sementara je tuan-tuan. Doa, jolok, pom, jatuh, dapatlah. Itu nak kena faham tuan-tuan. Itu hak jenis pembagian takdir.
Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mudah bahasa kampung senang tak? Bahasa akademik ni pasal payah penuh. Mudah faham lah tuan-tuan. Kita pun orang kampung tak? Jadi segala apa yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita itu, Allah Ta'ala nak beri pahala ke dengan ketaatan kita, Allah Ta'ala beri azab dengan maksiat kita, itu adalah bukan satu perkara yang wajib. Bukan satu perkara yang wajib. Itu anugerah daripada Allah. Allah Ta'ala cipta kita ni pun, ya Allah, satu anugerah besar tuan-tuan. Allahu Akbar. Membuatnya makhluknya memberikan beban hukum kepada mereka. Allah Ta'ala ciptakan kita, Allah Ta'ala berikan kita hukum. Ada hukum haram, halal, harus dan sebagainya kepada kita supaya kita taat. Yang mana wajib, maka wajib kita buat. Itu pun anugerah Allah, bukan nak susahkan kita. Tak, bukan nak susahkan kita tuan-tuan. Setiap apa yang Allah Ta'ala perintahkan itu bukan nak bebankan kita. Kena sangka baik dengan Allah. Kena sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebenarnya Allah Ta'ala tahu mampu kita buat. Itu anugerah daripada Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak bebankan satu hambanya, melainkan Allah Ta'ala tahu kemampuan kita. Dan memberikan kenikmatan, itu pun anugerah Allah. Memberikan ihsan, itu pun anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu anugerah daripada Allah Ta'ala. Dan kemaslahatan kebaikan kepada mereka bukan disebabkan oleh kelaziman, kebiasaan, oleh kelaziman maknanya kebiasaan maupun sebuah kewajipan atasnya. Tak. Satu orang dia solat duha, tak pernah tinggal, tiap-tiap hari solat duha. Satu hari dia pun dia kata apa? Letih lah Ustaz. Kenapa? Tak kaya-kaya pun, tak murah rezeki pun. Kata solat duha murah rezeki. Wajib ke Allah Ta'ala nak bagi kita murah rezeki dengan solat duha? Tak wajib. Buat je. Dah, kita buat itu atas saranan daripada Allah dan sunnah daripada Rasulullah. Buat je. Sebab tu tuan-tuan, itu bukan kewajipan daripada Allah SWT. Cuma tinggal lagi hati-hati. Ada jenis orang tuan-tuan, dia sombong, dia takabur, dia bongkak. Dia kata apa? Saya tak semayang pun kaya, saya buat maksiat pun kaya, saya langgar perintah Allah Ta'ala pun kaya. Tak, saya tak tutup aurat pun, pagi, petang, siang, malam makan ada. Lebih mewah daripada orang yang semayang. Tak, itu bukan anugerah tuan-tuan. Itu namanya istidraj. Umpan saja daripada Allah kepada hamba-hambanya yang jauh engkar maksiat, maka Allah Ta'ala bagi juga. Itu istidraj, bukan nikmat, bukan anugerah. Umpan saja. Supaya apa? Nanti satu ketika mati terkejut tuan-tuan, Allah Ta'ala cabut terus nyawa dia, habis. Mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kena hati-hati. Kerana tidak ada yang dapat memaksa Allah. Mana ada satu pun makhluk yang boleh maksa Allah Ta'ala. Ya Allah, aku dah semain duha 4 rakaat ni, bagi aku kaya ya Allah. Paksa pula ya Allah. Mana boleh? Tak boleh. Bukan wajib bagi Allah Ta'ala. Wajib atas kita taat. Pulang pada Allah Ta'ala, nak bagi ataupun tidak. Itu hak bagi Allah Ta'ala. Yang maha berkehendak, malah Allah SWT adalah zat yang melakukan segala-galanya. Yang maha berkehendak, yakni pada perkara itu. Kalau dia mahu, maka dia lakukan. Kalau dia mahu, maka dia tidak lakukan. Itu kehendak Allah Ta'ala. Kalau kita faham tuan-tuan, ngaji tauhid ni selesai. Kita tidak suuzon dengan Allah, kita tak sangka buruk dengan Allah, kita tidak kelim pada Allah, kita tidak marah pada Allah. Tak. Kerana itu haknya bagi Allah Ta'ala. Harus bagi Allah Ta'ala nak buat sesuatu kepada makhluknya. Dan kata musannif rahimahullahu ta'ala dalam yang terakhir, biyadihil hidayatu wal idlal wat taufiqu wal khizlan fa kullu ni'matin minhu fadlun wa kullu nikmatin minhu adlun la yusafu bil jauzi waz zulmi
is la yusadifu tasarrufu milkan li ghairihi hatta yakunu zulman lianna kullu ma siwahu minal arshi ilal farshi min jami'il makhluqati milkun lahu fatasarrufuhu fihi tasarruful maliki fil mulkihi la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Atas kuasanya Allah juga dapat memberi hidayah dan menyesatkannya. Hatta walaupun hidayah ke, taufik ke, sesat ke, itu semua kehendak Allah Ta'ala, harus bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh bagi sesatkan kepada satu orang yang tengah buat taat kepada Allah, boleh. Allah Ta'ala boleh bagi petunjuk hidayat kepada orang yang tengah sesat pada jalan Allah Ta'ala, pun boleh. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zajal minkal jad. Tiada siapa pun boleh larang. Itu kuasanya Allah Ta'ala nak berikan hidayah. Kita doa saja pada Allah Ta'ala, tuan-tuan, minta hidayah. Dan jadikan kita ni asbab juga hidayah kepada orang lain. Sebab itu, tuan-tuan, jangan kita minta kita saja dapat hidayah. Kita nak doakan juga orang lain pun dapat hidayah. Supaya jadikan kita juga asbab kepada hidayah orang lain. Minta doa hidayah pada kita juga dan hidayah kepada orang lain. InsyaAllah kita sentiasa mendapat hidayah, dengan kita tidak meninggalkan doa untuk orang lain pun dapat hidayah. Nak supaya hidayah kita berterusan, kita doakan hidayah juga kepada orang lain. Sebab tu jangan cemoh, tuan-tuan. Bab hidayah ni adalah hak Allah Ta'ala. Lepas tu tengok orang buat maksiat, buat langgar perintah Allah Ta'ala, doa paling tidak pun dalam hati, ya Allah berikan dia hidayah. Jangan cemoh, tuan-tuan, beri, minta doa, ya Allah berikan hidayah. Dia tak ada hidayah, sebab tu dia langgar perintah Engkau, ya Allah. InsyaAllah kita akan sentiasa atas hidayah. Kita atas sentiasa atas hidayahnya Allah Ta'ala. Ini kita tengok orang je, patutlah jahil, tak pergi kuliah, patut buat maksiat. Jangan, tuan-tuan. Allah Ta'ala boleh ubah kita tu. Malam ni Allah Ta'ala boleh letak kita di sini. Allah Ta'ala juga boleh letak kita, tuan-tuan, di satu tempat yang paling hina sekali. Kita berada tempat yang paling mulia ni. Allah Ta'ala boleh tak letak kita tempat yang paling hina? Boleh. Itu kehendak Allah Ta'ala, kuasa Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh twist, tuan-tuan, boleh tukar. Hati-hati. Sebab tu minta sangat hidayah pada Allah Ta'ala. Sebab tu satu hari, tuan-tuan, kita ulang baca Fatihah 17 kali. Dalam Fatihah kita minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita minta hidayah. Maknanya penting sangat hidayah ni, kerana hak mutlak Allah Ta'ala. Hatta Rasulullah SAW sendiri pun tak boleh bagi hidayah kepada bapa saudara dia sendiri. Walaupun kita sayang macam mana, suami sayang isteri, isteri sayang suami, pun tak boleh bagi hidayah. Itu hidayah hak mutlak Allah Ta'ala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada siapa yang kamu sayang. Walakinna Allah yahdi man yasha, akan tapi aku yang bagi hidayah kepada siapa yang aku kehendaki. Dan memberi taufik dan kehampaan. Taufik pun hak mutlak Allah Ta'ala. Maka segala nikmat daripadanya Allah adalah anugerahnya. Syukur, tuan-tuan, Allah Ta'ala beri kita letak tempat yang paling mulia pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tempatkan kita selalu tempat yang baik-baik. Itu anugerah daripada Allah. Lepas tu kena syukur, tuan-tuan. Jangan kita ada rasa mulia pada hari ini kita berada di tempat yang baik dan kita pandang satu orang yang berada di luar itu orang yang hina. Jangan, tuan-tuan. Jangan sekali-kali. Jangan ada. Kalau ada, cepat-cepat istighfar. Cepat-cepat istighfar. Jangan ada memandang diri kita mulia, orang lain hina. Itu dah sifat sombong dah. Kita tidak bersyukur dengan anugerah daripada Allah. Lepas tu ni semua min fadlillah, semua anugerah daripada Allah. Syukur, bukan dengan sebab kita sihat, bukan dengan sebab kita sakit, kita ada masa lapang, bukan sebab rumah kita dekat kita dapat datang. Semua anugerah Allah Ta'ala. Ada yang datang semua sakit, ada yang sakit gout, darah tinggi, kencing manis, sakit pinggang, sakit lutut. Sebab tu duduk atas kursi, kalau duduk bawah habis dah, tuan-tuan. Sakit, tapi mai datang dapat datang tak? Dapat datang. Anugerah Allah, pilihan Allah.
Nak kata rumah kita dekat sebab dapat datang, rasa rumah jauh-jauh ni. Yayasan ada, sekemak baru ada, mana lagi? Paya apa bang? Paya besar. Besar paya tu. Jauh tu tuan-tuan. Palung. Palung pun ada. Masya Allah. Bukan dekat-dekat. Oh, segan kita orang dekat ni tuan-tuan. Kalau dekat tak main, ya Allah, orang Palung boleh datang. Memang kena tak datang, memang kena pelangkung lah. Tak. Bukan. Kita kena nafikan semua itu anugerah daripada Allah. Semua tu bukan dengan sebab keupayaan kita, kecerdikan kita, kesihatan kita. Tak. Semua itu min fadlillah, kurniaan daripada Allah. Kena pandang kepada yang memberinya. Untuk dapat sustain tuan-tuan, istiqamah dalam kita dapat ibadah, sentiasa dapat memandang kepada yang memberi kepada kita. Siapa? Allah. Itu formula dia. Itu formula dia tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan disifati segala siasaan daripadanya Allah adalah keadilannya. Bukan daripada kezalimannya Allah, bukan. Allah Ta'ala azab hamba-Nya tuan-tuan bukan dengan sebab kezalimannya Allah, bukan. Itu adalah keadilannya Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan disifati dengan sifat kejam dan zalim sama sekali. Na'udzubillah. Jangan kita mensifatkan Allah Ta'ala itu zalim atas dasar ada hamba-Nya dimasukkan ke dalam neraka, diazab oleh Allah. Jangan tuan-tuan. Tidak, Allah Ta'ala tidak zalim. Yang zalim kita diri sendiri. Kita bila tak taat buat amal ibadah kepada Allah, maka itu sebenarnya zalim atas diri sini, bukan zalim pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit pun tuan-tuan Allah Ta'ala tidak mahu menzalimi hamba-Nya. Tak. Bahkan Allah Ta'ala tak mahu tuan-tuan hamba-Nya masuk neraka. Hatta Rasulullah sendiri pun tak mahu semua umatnya masuk neraka. Lepas tu kata Rasulullah apa? Kullu ummati, semua umatku masuk syurga. Kullu ummati yakhulul jannah, semua umatku masuk syurga. Nampak harapan Rasulullah. Tapi atas dasar manusia itu sendiri, dia zalim atas diri sendiri sebab tidak melaksanakan ketaatan ibadah kepada Allah. Kerana pentadbiran Allah SWT bukanlah pada hak milik orang lain sehingga dihukumi sebagai suatu kezaliman. Sesungguhnya segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala bermula dari arasy sehinggalah atas lantai daripada ciptaannya Allah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni semua milik Allah. Diri kita, harta kita, apa yang kita ada semua milik Allah Ta'ala. Hakikatnya semua milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita banyak-banyak syukur. Tanda orang bersyukur tu, dia terus istiqamah mendapat melakukan ibadah, ketaatan kepada Allah. Itulah hamba yang bersyukur. Maka Allah Ta'ala teruskan lagi anugerahkan nikmat yang berterusan kepada hambanya yang bersyukur kepada Allah. Maka segala pentadbiran Allah SWT pada makhluknya adalah seperti tadbir raja terhadap kerajaannya. Dia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan, sedang merekalah yang akan ditanya. La yus'alu amma yaf'alu. Kita jangan tanya, kenapa itu, kenapa ni, kenapa Allah Ta'ala bagi itu, bagi ni, tak adil lah itu. Jangan tuan-tuan. Wahum yus'alun. Kita yang akan ditanya. Kenapa tak mengaji, kenapa tak belajar, kenapa tak zikir, kenapa tak selawat, kenapa tak solat. Kita yang akan ditanya. Jangan kita tanya Allah. Jangan kita tanya, kita banyak soal tentang Tuhan kita. Jangan. Tak. Kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, wa rabbuka yakhluqu man yasha' wa yakhtar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh membuat makhluknya ataupun menciptakan makhluknya dengan mengikut apa kehendaknya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala boleh buat apa saja sekalipun. Boleh pilih sana, boleh pilih sini, boleh nak jadikan hambanya siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah sifat harus bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan tanamkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana wajib atas tiap-tiap mukallaf untuk meyakini bahawa Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja sekalipun, boleh pilih apa jua sekalipun, boleh nak jadikan makhluknya ataupun tidak, boleh nak jadikan semua hambanya Muslim pun boleh, ataupun semuanya kafir pun boleh. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harus bagi Allah Ta'ala untuk masukkan kita ke dalam syurga maupun dalam neraka. Namun harapan kita, rajak kita, takut kita hanya kepada Allah.
haraplah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tak pernah akan kecewa selama-lamanya. Berbanding kita harap kepada makhluk, maka akan sampai kepada kekecewaan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dikuatkan iman kita, ditambahkan amal salih kita yang ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan insya-Allah terus menerus Allah Taala beri kita taufik dan hidayah daripada Allah Taala, terus dapat kita belajar menuntut ilmu, dan insya-Allah mudah-mudahan menjadi asbab mati husnul khatimah, akhirat kita dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.